Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Hari ini kita tengok bab 8, sistem respirasi dalam manusia dan haiwan. Kita tengok hari ini 8.1 ya. Jenis sistem respirasi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okey, mula-mula kita tengok struktur respirasi. Apa itu struktur respirasi? Struktur respirasi ni adalah permukaan respirasi. Maksudnya permukaan di mana pertukaran gas berlaku di antara sel organisma dengan persekitaran luar. Okey. Dan permukaan respirasi ni dia bergantung dengan nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu. Okey, dan ini bergantung kepada saiz organisma. Semakin besar organisma tu, semakin kecil dia punya jumlah luas permukaan per isi padu. Jadi, kalau organisma yang besar, dia perlu kepada satu sistem respirasi ataupun satu struktur respirasi yang cekap untuk membolehkan pertukaran gas berlaku. Okey. Okey, di sini cikgu bagi contoh supaya kamu nampaklah macam mana jumlah luas permukaan per isi padu organisma yang besar dengan organisma yang kecil. Okey, kalau contohnya ini kan satu cube, dia punya sisi ni 7 cm. So, luas satu permukaan adalah 49 cm square. Kalau 6 permukaan jadi 294 cm square. Faham kan? Okey, kemudian isi padunya 7 darab 7 darab 7 kan? Okey, jadi jumlah luas permukaan 29 per isi padu ialah 294 per 441. Jadi kita akan dapat 0.66. Okey, ini jumlah luas permukaan per isi padu. 0.66. Okey, kalau cube yang kecil ni katakan dia punya sisi adalah 2 cm. So luas satu permukaan ialah 4 cm square. Untuk 6 permukaan ialah 24 cm square. Kemudian isi padunya 2 darab 2 darab 2. So 8 cm cube kan. Jadi jumlah luas permukaan per isi padu 24 per 8 sama dengan 3. Jadi jumlah luas permukaan per isi padu untuk objek atau organisma yang kecil adalah lagi besar. Sebab tu organisma yang kecil macam katak, bila pertukaran gas berlaku melalui kulit kan, dia mampu menampung keperluan oksigen untuk semua sel. Tapi untuk organisma yang besar, luas permukaan tu tidak menampung untuk pertukaran gas. Okey, sistem respirasi dan penyesuaian dalam pertukaran gas. Okey, kalau kamu nampak ni, dia punya penyesuaian ni kan, semua struktur respirasi lebih kurang sama je. Okey? Okey, ciri penyesuaian untuk organisma yang bersaiz besar. Yang pertama, nisbah jumlah luas permukaan per isi padu mesti besar. Okey, jumlah luas permukaan per isi padu mesti besar untuk membolehkan pertukaran gas respirasi yang cekap, membolehkan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida tu lebih cekap. Jadi macam mana penyesuaian untuk menambahkan jumlah luas permukaan itu dia bergantung kepada penyesuaian setiap organisma tu berlainan lah. Contohnya kalau manusia, kita punya permukaan respirasi adalah alveolus. So, di dalam paru-paru kita ada banyak alveolus. Itu adalah penyesuaian untuk menambahkan jumlah luas permukaan. Okey. Lepas tu, struktur respirasi ni dia mesti nipis. Dia punya membran mesti nipis, setebal satu sel sahaja untuk memudahkan proses resapan oksigen dan karbon dioksida. Okey, kemudian lembab. Permukaan struktur respirasi mesti sentiasa lembab. Untuk apa lembab? Untuk melarutkan gas respirasi, untuk melarutkan oksigen. Okey, kemudian struktur respirasi ni dia mesti dilengkapi dengan jaringan kapilari darah yang banyak, kecuali serangga lah. Tujuannya adalah untuk membenarkan pengangkutan gas respirasi yang lebih cekap.
Okey, kita tengok struktur respirasi untuk serangga. Okey, sistem respirasi serangga ni kita panggil sistem trakea. Okey, kita panggil dia sistem trakea. Okey, kejap Okey. Di bahagian toraks dengan abdomen, bahagian toraks dan abdomen, selesma cikgu. Di bahagian toraks dan abdomen serangga, contohnya belalang ni kan, dia ada liang kecil. Liang kecil ni kita panggil spiracle. Okey, udara akan masuk, oksigen akan masuk ke dalam sistem trakea melalui spiracle. Okey, melalui spiracle, kemudian akan terus ke tracheal. Okey, tracheal ni adalah permukaan pertukaran gas di antara maksudnya permukaan pertukaran gas dengan sel badan lah. Jadi penyesuaian tracheal ni untuk menambahkan jumlah luas permukaan adalah jumlah tracheal ni adalah banyak. Ya, trachea ni dia bercabang kepada tracheal dan tracheal ni banyak. Okey, lepas tu dia punya permukaan ni, tracheal ni dia punya permukaan sentiasa lembab. Okey, sentiasa lembab. Lepas tu dia punya membran adalah nipis untuk memudahkan resapan gas. Okey, sesetengah serangga dia ada kantung udara. Kantung dalam sistem trakea tu ada kantung udara. Kantung udara tu dia akan simpan udara dalam tu. Tujuannya adalah untuk membekalkan udara dengan cepat, membekalkan gas respirasi dengan cepat kepada sel semasa pergerakan badan yang cergas. Okey, seterusnya kita tengok ikan. Okey, ikan ni dia punya struktur respirasi adalah insang. Okey, semua pernah semua pernah membersihkan ikan kan? Pernah menyiang ikan kan? Okey, nanti kalau kamu siang ikan, kamu jangan buang je dia punya insang tu, kamu pergi tengok ya. Okey, insang tu dia mesti ada lengkung insang. Ni, bahagian sini lengkung insang. Yang ini lengkung insang ya. Okey, lepas tu dia ada filamen. Ni yang macam kipas-kipas tu kan warna merah tu, itu adalah filamen. Kemudian pada filamen tu kalau kamu nampak ada lagi unjuran-unjuran yang halus kan? Unjuran-unjuran yang halus tu itu adalah lamela. So pertukaran gas berlaku pada lamela. Okey. Penyesuaian lamela, lamela tu dia nipis, okey? Dia punya membran nipis, lepas tu dia pipih. Pipih faham kan pipih? Pipih tu dia nipis. Pipih. Faham kan maksud pipih kan? Okey, itu kita panggil sebagai lamela ya. Okey, bilangan kalau tidak faham maksud pipih tu nanti bagi tahu cikgu ya. Nanti cikgu cari perkataan yang sesuai. Okey, bilangan filamen dan lamela tu dia banyak kan? Ni. Dalam satu lengkung insang tu ada banyak-banyak lamela, lepas tu banyak-banyak filamen. Kemudian pada setiap filamen tu ada banyak unjuran-unjuran halus yang kita panggil lamela. Okey, tujuannya adalah untuk meningkatkan pertukaran gas supaya pertukaran gas lebih cekap. Okey. Okey, membran lamela insang adalah nipis. Okey, dia punya membran nipis. Lepas tu di insang ni ada banyak kapilari darah. Ada banyak kapilari darah. Okey, nanti kita tengok dalam bab sistem pengangkutan. Okey. Arah air, ikan ni kan dia dapat oksigen daripada air yang masuk kan? Air yang masuk ke dalam mulutnya ni. Okey, yang masuk ke dalam mulut. Okey, yang macam ni, ini kan kepala ikan ni. Kepala ikan yang penutupnya ni itu kita panggil sebagai operculum ya, operculum. Okey. So air yang masuk tu dia akan bawa oksigen. So aliran darah dengan aliran air di insang tu dia bertentangan. So masa dorang bertentangan tu di situ nanti akan berlaku pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di antara kapilari darah dengan air. Sebab tu dia bertentangan. Okey, seterusnya kita tengok katak. Okey. Katak ni dia punya struktur respirasi ada dua. Kulit dengan paru. Okey, kulit dengan paru. Okey, kulit dalam keadaan yang kurang aktif, katak akan bernafas. Bernafas ataupun pertukaran gas pada katak ni akan berlaku pada kulit. Okey, kulitnya ni sentiasa lembab. Okey,
katak ni sentiasa lembab. Pernah pegang katak kah? Kalau kamu pernah pegang katak, kulit katak tu dia lembab. Lembab, lepas tu dia nipis. Nipis dan sangat telap kepada gas respirasi. Nipis untuk memudahkan resapan gas lah. Okey, kemudian dia sentiasa lembab untuk melarutkan gas, untuk melarutkan oksigen. Lepas tu di bahagian bawah kulit ada banyak jaringan kapilari darah. Okey, apa tujuan kapilari darah? Untuk memudahkan pengangkutan gas respirasi. Okey. Peparu pula, peparu katak ni dia berlipat-lipat. Dia berlipat-lipat. Kenapa dia berlipat-lipat? Untuk menambahkan jumlah luas permukaan. Lepas tu peparu sama juga dia punya membran nipis untuk memudahkan resapan. Lepas tu dia sentiasa lembab. Lepas tu ada banyak jaringan kapilari darah untuk mengangkut gas respirasi. So kalau soalan exam keluar pasal penyesuaian struktur respirasi ni, dia punya benda tu sama je. Kamu sesuaikan sejak ayat kamu tu dengan organisma yang ditanya. Yang pertama, jumlah luas permukaan yang sebesar. Lepas tu, membrannya nipis. Lepas tu, lembab. Lepas tu, yang keempat, jaringan kapilari darah yang banyak. Okey, last kali kita tengok manusia. Okey, struktur respirasi manusia adalah apa? Kita bernafas. Respirasi ataupun pertukaran gas dalam manusia ni berlaku pada alveolus lah. Okey, alveolus tu di mana? Di dalam peparu. Itu semua orang tahu kan? Okey, so ni lah alveolus tu. Alveolus di dalam peparu kita ada banyak, ada beribu-ribu, berjuta-juta alveolus, unjuran-unjuran yang kecil, kan? Okey, alveolus yang banyak ni akan menambahkan jumlah luas permukaan untuk pertukaran gas, untuk peresapan gas. Okey. Lepas tu dinding alveolus ni dia sentiasa lembab untuk melarutkan gas oksigen. Okey, lepas tu dia punya membran nipis untuk memudahkan resapan gas. Kalau exam kena sebut dengan jelaslah gas apa ya. Lepas tu kalau dia ada banyak jaringan kapilari darah untuk memudahkan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Okey, kalau bila saya sebut pasal peparu, pasal alveolus ni, okey, orang yang merokok, salah satu kesan rokok, adakah orang yang merokok? Salah satu kesan rokok adalah dia akan mengeringkan alveolus. Daripada bronchus, bronchiole, sampailah ke alveolus ni, dia akan mengeringkan. So, bila permukaan pertukaran gas itu kering, gas tidak akan larut. So, resapan gas di peparu kita akan kurang efisien, kurang cekap. Okey? Okey, ini persamaannya. Okey, ini persamaan, 4 persamaan yang cikgu sebut tadi. Pertama, jumlah luas permukaan mesti besar. Okey? Yang kedua, dia punya membran mesti nipis. Yang ketiga, lembab. Yang keempat, mesti banyak jaringan kapilari darah. Kecuali serangga lah. Okey, ini perbezaannya. Yang pertama, struktur respirasi. Okey, kalau di dalam peperiksaan, biasanya, tak tahulah kan kalau KSSM ni lain pula rupa soalannya kan. Okey, selama ini biasanya bila soalan perbezaan, dia akan minta dua lah. Contohnya serangga dengan ikan, ikan dengan katak, manusia dengan katak, dia akan minta dua. So, kalau kamu buat kolom untuk perbezaan, buat 2 kolom sahaja. Jangan buat 3 kolom ya. Buat 2 kolom sahaja. Lepas tu setiap isi kena ditulis dengan ayat yang lengkap. Okey. So, ini buku teks buat macam ni untuk memudahkan kita nampak ya. Okey. Struktur respirasi, kalau serangga, struktur respirasi adalah tracheol, ikan, filamen dan lamela insang. Katak, kulit dengan peparu, manusia alveolus lah. Okey, lepas tu ini yang kedua, bagaimana nisbah jumlah luas permukaan tu ditingkatkan kan? Okey, kalau serangga bilangan tracheolnya banyak, kalau ikan bilangan filamen dan lamelanya banyak. Mesti banyak. Perkataan banyak itu adalah wajib ya. Okey. Kemudian katak, dia punya
permukaan kulit, maksudnya semua permukaan kulit, keseluruhan permukaan kulit. Okey. Lepas tu dia punya peparu berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Okey, kemudian manusia bilangan alveolusnya banyak. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, 8.2 nanti kita sambung. Terima kasih.